Smart City adalah sebuah pelaksanaan bandar yang menyatukan teknologi maklumat, komunikasi, dan internet bagi memajukan lagi sistem pembandaran. Tujuan Smart City dilaksanakan adalah untuk meningkatkan kecekapan teknologi, maklumat, dan komunikasi di bandar-bandar yang sedang membangun. Salah satu bandar yang boleh menjadi pilihan bagi implementasi Smart City ialah di Bandar Kota Kinabalu yang terletak di negeri Sabah. Kota Kinabalu merupakan sebuah bandar yang mempunyai berbagai jenis kemudahan moden yang mampu memberi kepuasan dan mendatangkan faedah kepada masyarakat. Tambahan pula, terdapat banyak aktiviti pembangunan yang boleh dilaksanakan di bandar ini demi kepentingan bukan sahaja negara, malahan juga masyarakat. Oleh hal yang demikian, implementasi Smart City merupakan salah satu langkah yang boleh dilaksanakan dalam proses pembangunan teknologi moden di Kota Kinabalu. Terdapat 5 artikel yang telah dipilih untuk dikaitkan dengan peranan sosiologi dalam implementasi Smart City di Kota Kinabalu, Sabah. Definisi bagi Sustainable Development Goals dan Smart Cities. Sustainable Development Goals SDG atau dalam bahasa Melayunya dipanggil sebagai Matlamat Pembangunan Mampan merupakan sebuah plan yang dilaksana untuk mencapai masa depan yang baik dan mampan. Terdapat 17 jenis matlamat di dalam SDG, yaitu No Poverty, Zero Hunger, Good Health and Well-being, Quality Education, Gender Equality, Clean Water and Sanitation, Affordable and Clean Energy, Decent Work and Economic Growth, Industry Innovation and Infrastructure, Reduce Inequality, Sustainable Cities and Communities, Responsible Consumption and Production, Climate Action, Life Below Water, Life on Land, Peace, Justice, and Strong Institutions and Partnerships for the Goals. Manakala bagi Smart City pula, Smart City atau lebih dikenali sebagai bandar pintar membawa maksud kepada pembangunan bandar yang berkonsepkan kepada penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi, in short ICT, yang mana penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi amat berguna dalam mewujudkan bandar pintar kerana ia dapat meningkatkan tahap efisiensi bukan sahaja kepada kerajaan, malah kepada kerajaan dalam berurusan. Definisi bagi antropologi dan sosiologi. Antropologi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani. Kata anthropos bermaksud manusia dan logos ialah ilmu pengetahuan. Jadi, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia. Oleh kerana itu, antropologi didasarkan pada kemajuan yang telah dicapai ilmu pengetahuan sebelumnya. Manakala bagi sosiologi pula, menurut Rocheke dan Warren yang mengatakan bahawa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan kelompok-kelompok. Ini menunjukkan bahawa sosiologi jelas merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat sebagai ilmu. Ia berdiri sendiri kerana telah memiliki unsur ilmu pengetahuan. Community Needs for the Digital Decide on the Smart City Policy, yang mana artikel ini menyelidik tentang pengaruh dasar Smart City dan keperluan komuniti terhadap pelaksanaan yang berkesan yang berinisiatifkan Bandar Pintar di Tangerang, Indonesia, yang mana kajian ini menekankan tentang kepentingan mengurangkan jurang digital melalui akses saksama kepada teknologi dan juga internet. Penyelidik telah menunjukkan bahawa dasar Smart City dan keperluan komuniti mempunyai kesan positif terhadap jurang digital dan pelaksanaan dasar, yang mana penyelidikan ini juga telah menekankan tentang peranan kepimpinan dan kerjasama dalam merapatkan jurang digital dan memastikan kejayaan pelaksanaan inisiatif Smart City. Fokus kajian artikel ini adalah untuk menentukan pengaruh dasar bandar pintar dan keperluan komuniti terhadap pelaksanaan yang berkesan dalam inisiatif bandar pintar, khususnya di Tangerang, Indonesia. Yang mana penyelidikan ini bertujuan untuk menangani jurang digital dan memastikan akses yang sama kepada teknologi dan juga perkhidmatan awam, yang meneroka kesan dasar bandar pintar terhadap jurang digital, pelaksanaan dasar dan juga keperluan komuniti, yang mana penyelidikan ini juga telah menekankan tentang kepentingan pembangunan infrastruktur, latihan dan pendidikan peraturan dan dasar, dan juga kerjasama dengan pihak luar dalam mencapai kejayaan implementasi Smart City. Peranan sosiologi dalam mengimplementasikan Smart City di Kota Kinabalu ialah ahli sosiologi boleh mengesan pelaksanaan Smart City ini terhadap masyarakat di Kota Kinabalu. Sebagai contoh, artikel Community Needs for the Digital Decide on the Smart City Policy yang ditulis oleh Todi Aditya, Sinta Ningrum, Heru Nurasa dan juga Ira Irawati
Para penulis telah mengatakan bahawa terdapat banyak kesan positif yang dapat diperolehi dalam membangunkan bandar tingkat ini terhadap komuniti. Oleh itu, ahli sosiologi boleh melakukan analisis kesan sosial penggunaan teknologi canggih dalam konsep Smart City. Dengan penelitian ini, mereka dapat memahami bagaimana teknologi tersebut berpengaruh pada kehidupan seharian masyarakat Kota Kinabalu, perubahan hubungan antara penduduk bandar dan luar bandar, serta pola perilaku sosial masyarakat. Sebagai contoh, mereka dapat meneliti bagaimana penerapan teknologi canggih ini merubah cara hidup masyarakat Kota Kinabalu dan bagaimana hal ini dapat membantu untuk mencapai matlamat pembangunan yang mapan agar Kota Kinabalu dapat bersaing dengan negara-negara lain di peringkat global. Oleh itu, dengan kerjasama antara sosiologi dan pihak berkepentingan lain, pelaksanaan Smart City di Kota Kinabalu dapat berjalan dengan lebih baik dan dapat memastikan teknologi canggih digunakan secara umum, sesuai dengan keperluan-keperluan masyarakat setempat, sekaligus dapat menjaga aspek-aspek budaya. Secara keseluruhannya, sosiologi memainkan peranan penting dalam mengarahkan pembangunan Smart City ke arah masyarakat. Berdasarkan artikel Are We on the Right Path to Achieve the Sustainable Development Goals, kita dapat menganalisis bahwa SDG ini merupakan rangka kerja bersepadu daripada manusia, sosial dan objektif pembangunan alam sekitar yang merangkumi 17 matlamat dengan target sebanyak 169 dan juga 232 penunjuk tertentu. Objektif kajian ini adalah untuk menilai subset SDG berkaitan pembangunan manusia di peringkat kebangsaan pada tahun 2015 dan kemudian untuk mengunjurkan petunjuk berkaitan kepada 2030 menggunakan skenario garis dasar dalam model penilaian bersepadu. Fokus kajian artikel yang bertajuk Are We on the Right Path to Achieve the Sustainable Development Goals membincangkan tentang negara-negara yang masih dalam proses beradaptasi dengan Sustainable Development Goals. Selain itu, artikel ini turut menyatakan target SDG yang ada ini hanya dapat dicapai dalam 7% bagi 30 lebih negara menjelang tahun 2030. Peranan ahli sosiologi dalam implementasi Smart City di Kota Kinabalu, Sabah ialah pengkaji IMIN menyinggung tentang perbincangan yang melihat isu pemikiran perbandaran bandar pintar yang dikenali sebagai cyber urbanisasi yang menipu perubahan sosial teknologi. Jika dilihat dari sudut pandang ahli sosiologi ialah bagaimanakah masyarakat mempraktikkan budaya pembayaran tanpa tunai di kehidupan seharian di Bandar Kota Kinabalu ini. Contoh lain yang boleh kita lihat di Bandar Kota Kinabalu ini sedang mempraktikkan budaya pembayaran tanpa tunai ialah semasa membayar di tol sebelum memasuki kawasan parking mall. Hal ini dikatakan demikian karena mesin tol tidak lagi menerima pembayaran secara tunai tetapi hanya menerima pembayaran tanpa tunai. Misalnya mesin tol di Surya Sabah. Jelas dilihat bahwa perkembangan ini dapat menjematkan lagi masa para pengguna. Oleh itu, sebagai seorang ahli sosiologi adalah penting untuk mengumpulkan maklumat dan data yang relevan bagi menentukan peratusan penduduk yang masih belum menerima budaya pembayaran tanpa tunai. Selain itu, penyelidikan ini juga bertujuan untuk mengkaji kesan pengenalan budaya tanpa tunai terhadap masyarakat setempat dalam kehidupan harian mereka. Melalui analisis yang teliti, kita dapat menilai bahwa sejauh mana kemajuan bandar pintar dan pembangunan mapan telah diterapkan sepenuhnya di Kota Kinabalu, Sabah. Pengenalan Kota Kinabalu, Sabah ialah bandar yang sering membangun seiring dengan kemajuan teknologi ICT dengan adanya kemudahan-kemudahan yang dapat memudahkan kehidupan seharian masyarakat. Smart City ialah satu pembangunan yang berlaku dalam sesebuah bandar dari segi penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Dan ia memainkan peranan untuk meningkatkan tahap efisiensi bukan sahaja kepada kerajaan, malahan kepada warga negaranya. Berdasarkan artikel A Systematic Review of the Smart Energy Conservation System from the Smart Homes to Sustainable Smart Cities, kita dapat menganalisis bahwa sistem penjimatan tenaga yang bermula dari rumah boleh menjamin atau membawa kepada pembangunan bandar yang mampan atau lebih dikenali sebagai Smart City. Sistem penjimatan tenaga penting untuk memastikan kestabilan tenaga elektrik city dan tidak membawa kepada sebarang pencemaran alam sekitar. Sebagai contoh, penggunaan tenaga yang tidak boleh diperbaharui seperti bahan api fosil, arang batu, dan gas asli, ini boleh menyebabkan pencemaran kepada alam sekitar. Oleh itu, Smart Home dan Smart City yang terdiri daripada IoT atau Internet of Things ini
boleh memainkan peranan dalam mengatasi pencemaran alam sekitar, iaitu kedua-duanya memiliki ciri yang berbeza. Smart home technology, dia memanfaatkan pemilik rumah, manakala smart city ini dia memanfaatkan kepada penduduk bandar. Dan sistem penjimatan tenaga yang bermula dari rumah boleh membawa kepada pembangunan bandar pintar atau smart city. Peranan sosiologi juga penting dalam mengimplementasikan smart city di Kota Kinabalu, Sabah. Hal ini dikatakan kerana bandar Kota Kinabalu yang semakin membangun dari aspek pelancongannya telah mendorong kepada perlunya mewujudkan smart city. Okey, pembangunan bandar untuk memajukan industri pelancongan dari segi jaringan jalan raya telah menyebabkan banyak berlakunya gangguan bekalan elektrik kepada masyarakat Kota Kinabalu. Oleh itu, kestabilan bekalan tenaga elektrik ini akan mempengaruhi bukan sahaja sektor pelancongan, malah kepada kehidupan seharian masyarakat bandar Kota Kinabalu. Berhubungan dengan ini, peranan sosiologi penting dalam mengimplementasikan smart city di Kota Kinabalu dengan memperkenalkan P2P energy trading atau lebih dikenali sebagai peer-to-peer energy trading. Peer-to-peer energy trading ini merupakan langkah untuk mengatasi masalah bekalan tenaga elektrik yang dialami oleh masyarakat Kota Kinabalu akibat dari pembangunan bandar yang semakin pesat, dan hal ini dikatakan demikian kerana P2P ini bukan sahaja masyarakat dapat memelihara alam sekitar, tapi mereka juga memperoleh manfaat dari segi keuntungan. Hal ini dikatakan demikian kerana pasaran P2P ini dia terbahagi kepada dua model, iaitu day ahead trading dan intraday trading. So, kedua-dua model tersebut dia membolehkan individu untuk menjana pendapatan. Sebagai contoh, kita boleh lihat bahawa day ahead trading ini dia membolehkan pembekal dan pembeli untuk menyerahkan tawaran berkenaan pasaran P2P, dan ia juga membolehkan individu untuk berdagang dengan menetapkan isi padu dan harga yang tertentu. Manakala intraday trading pula membolehkan individu untuk membuat rundingan kontrak sejam sebelum penghantaran sebenar. Oleh itu, kita boleh lihat bahawa P2P trading ini dia boleh membawa manfaat kepada masyarakat dari segi pembangunan ekonomi dan menjimatkan dan memelihara tenaga alam sekitar, dan yang membolehkan individu untuk mendapat keuntungan melalui penjualan tenaga elektrik kepada pengguna dan menawarkan fleksibiliti yang lebih berkaitan penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui serta mengurangkan beban alam sekitar. Kesimpulan, pengimplementasian Smart City di Kota Kinabalu, Sabah melalui sistem penjimatan tenaga boleh dilakukan untuk membangunkan Kota Kinabalu sebagai salah satu bandar yang mampan serta maju dari segi penggunaan tenaga. Oleh itu, P2P Energy Trading atau Peer-to-peer energy trading boleh diperkenalkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memperoleh keuntungan serta menjimat tenaga elektrik dengan penggunaan tenaga yang efisien yang tidak membawa kepada pencemaran alam sekitar. Pengenalan, tenaga merupakan faktor utama pembangunan mampan sebuah negara termasuklah bandar Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Penggunaan tenaga yang berlebihan telah berlaku akibat daripada pengeluaran barangan dan pendapatan yang berlebihan pada masa kini. Hal ini mengakibatkan berlakunya pelepasan karbon dioksida secara berlebihan ke udara. Oleh itu, pihak kerajaan dan pihak yang bertanggungjawab digesa untuk memberi perhatian kepada guna tenaga yang lebih bersih bagi mengurangkan pelepasan karbon dioksida. Berdasarkan analisis artikel Energy Efficiency and Sustainable Development Goals SDG yang telah saya lakukan, terdapat faktor dan langkah untuk mengatasi masalah ini. Antara faktor utama yang menjadi penghalang kepada pelan SDG dilaksanakan ialah faktor pembandaran. Hal ini berlaku kerana pembandaran telah mendorong kepada penghijrahan berlaku daripada kawasan luar bandar kepada kawasan bandar, sekaligus membawa peningkatan dalam kecekapan tenaga dan pembaziran kepada tenaga yang tidak diperlukan. Hal ini menyebabkan pengangguran berlaku dan kerajaan terpaksa melonggarkan beberapa peraturan alam sekitar kepada perusahaan yang menggunakan tenaga yang berlebihan. Jelaslah di sini, pembandaran yang tidak seimbang telah mengakibatkan penduduk di luar bandar akan ketinggalan di dalam arus pemodenan dan juga mengakibatkan mereka tidak mendapat menggunakan tenaga yang diperkenalkan seperti penduduk di bandar. Oleh itu, terdapat langkah yang diketengahkan di dalam artikel tersebut untuk menangani masalah ini, iaitu melalui pembangunan ekonomi. Ekonomi dan tenaga saling memerlukan antara satu sama lain dalam pembangunan negara mampan. Hal ini kerana pertumbuhan ekonomi meningkatkan permintaan tenaga
Namun begitu, tidak dinafikan, pertumbuhan ekonomi yang memberi tumpuan kepada pengeluaran barangan dan perkhidmatan telah memberi kesan dan akibat kepada alam sekitar. Maka, melalui Pelan SDG, pembangunan ekonomi negara perlu dikekalkan untuk merealisasikan kecekapan tenaga melalui penjualan kredit karbon yang boleh mengimbangi beban kos sekaligus membawa manfaat kepada kesihatan. Oleh itu, melalui Pelan SDG yang ketujuh, terdapat keperluan tenaga yang lebih murah, berpatutan dan bersih dijangkakan menjelang tahun 2030. Ialah peranan sosiologi. Tugas ahli sosiologi ialah untuk menyeimbangkan kesemua masyarakat di Bandar Kota Kinabalu dengan mengamalkan kecekapan tenaga iaitu melalui kenderaan hijau dengan memastikan semua terlibat di dalam menjayakan pelan ini tidak kira penduduk luar bandar maupun dalam bandar. Justru, dengan pelaksanaan ini, peningkatan ekonomi boleh berlaku dengan seimbang di luar bandar dan dalam bandar kerana semua penduduk menggunakan kenderaan hijau dalam menjimatkan tenaga. Ia merupakan peranan ahli sosiologi untuk menyeimbangkan keadaan di luar bandar dan bandar agar kecekapan tenaga dapat diberikan dengan adil kepada semua masyarakat. Peranan ahli sosiologi di dalam melaksanakan kecekapan tenaga di dalam Bandar Kota Kinabalu ialah dengan memperkenalkan inovasi hijau setanding dengan pelaksanaan bandar pintar di Kota Kinabalu kepada masyarakat. Antara inovasi hijau yang boleh dilaksanakan di Bandar Kota Kinabalu ialah kenderaan hijau. Hal ini kerana kenderaan merupakan aktiviti manusia yang paling mencemarkan alam sekitar kerana hampir kesemua kenderaan memerlukan bahan api fosil untuk digerakkan dan banyak membebaskan karbon dioksida ke udara. Sebagai contoh, kenderaan hijau yang boleh digunakan ialah Tesla. Tesla telah menjadi salah satu pelan peralihan dunia kepada tenaga yang mampan. Melalui inisiatif ini, tenaga dapat dijimatkan dan tenaga bersih boleh digunakan bagi mengurangkan pelepasan karbon dioksida berlebihan ke udara. Kesimpulannya, Pelan SDG yang dilaksanakan di Bandar Kota Kinabalu perlulah diperluaskan lagi agar Bandar Kota Kinabalu dapat menjadi sebuah bandar pintar satu hari nanti. Malahan, dengan adanya permulaan pelaksanaan kecekapan tenaga, tenaga yang bersih dan jimat dapat digunakan dan mengurangkan pelepasan karbon dioksida ke udara yang boleh merosakkan alam sekitar. Oleh itu, generasi akan datang dapat menghirup udara yang bersih dan segar tanpa sebarang pencemaran udara berlaku. Oleh pembangunan pusat yang ketara, pembangunan teknologi yang canggih dan moden akan merealisasikan implementasi Smart City di Kota Kinabalu. Salah satu teknologi yang boleh dilaksanakan dalam Smart City ialah dari aspek pengangkutan, yakni kenderaan autonomi EV, di mana ianya merupakan pengangkutan pintar yang boleh memberikan kemudahan kepada semua pihak. Golongan milenium merupakan golongan yang penting di mana golongan ini berminat terhadap penggunaan teknologi dan mod pengangkutan. Artikel ini menekankan terhadap penggunaan teknologi, persepsi faedah, faktor utama, keselamatan, kecekapan, dan kebimbangan berkaitan mobility sebagai faktor utama kepada penggunaan EV. Artikel ini juga menyatakan terdapat faedah dan kelemahan penggunaan EV. EV merupakan salah satu pengangkutan pintar di mana ianya tidak memerlukan pemandu untuk menggerakkan kendaraan tersebut. EV sepenuhnya ialah teknologi yang menyumbang kepada keselamatan yang lebih baik di mana lebih sedikit kemalangan yang berlaku. Tambahan pula, pengangkutan ini memberikan kesan terhadap alam sekitar yang lebih rendah, penggunaan massa yang lebih baik oleh penumpang. Walaupun demikian, menurut artikel, EV semakin hampir dengan kendaraan yang boleh dipandu oleh manusia dari segi prestasi. Ianya dianggap lebih berisiko dari hanya perspektif penumpang sahaja, manakala melalui perspektif pejalan kaki, ianya adalah kurang berisiko. Ahli sosiologi memainkan peranan penting dalam implementasi Smart City di Kota Kinabalu. Antaranya ialah melakukan penilaian etika. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, penilaian etika didefinisikan sebagai perihal atau perbuatan menilai atau pentaksiran. Manakala, etika pula didefinisikan sebagai prinsip moral. Mereka, yaitu ahli sosiologi, dapat melihat bagaimana teknologi yang canggih dapat mempengaruhi kehidupan golongan masyarakat yang tinggal berhampiran atau berdekatan Bandar Kota Kinabalu. Dalam melaksanakan penggunaan pengangkutan EV di Bandar Kota Kinabalu, ahli sosiologi akan membuat perbincangan yang lebih mendalam mengenai risiko penggunaan EV dalam kalangan masyarakat. Hal ini dikatakan demikian agar sebarang kelemahan EV dalam implementasi Smart City dapat dikurangkan atau dielakkan. Sehubungan dengan itu, semestinya akan menaikkan lagi tahap kepercayaan masyarakat dalam menggunakan pengangkutan pintar dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tambahan pula, risiko yang diatasi oleh pihak sosiologi sudah dapat meningkatkan lagi sokongan masyarakat Kota Kinabalu dengan penggunaan EV dalam implementasi Smart City.
Ahli sosiologi juga dapat menggunakan borang soal selidik yang diedarkan kepada masyarakat Kota Kinabalu itu sendiri mengenai pendapat mereka tentang penggunaan EV dalam kehidupan mereka. Secara tuntasnya, ahli sosiologi juga perlu menekankan berkenaan manfaat yang bakal diperolehi oleh masyarakat yang tinggal di Kota Kinabalu berkaitan pengangkutan EV. Kesimpulannya, untuk melaksanakan implementasi Smart City di Kota Kinabalu, semua pihak dalam berbagai bidang memainkan peranan penting dalam penggunaan EV bagi merealisasikan implementasi tersebut. Pihak yang berkenaan pula perlu membuka mata agar ianya dapat dijalankan dengan berkesan demi kepentingan pembangunan negara dan masyarakat. Oleh itu, penggunaan EV dapat membantu implementasi Smart City di Kota Kinabalu, Sabah. Kesimpulannya, menerusi kelima-lima analisis artikel yang telah dibincangkan, Sustainable Development Goals dan Smart City dapat diimplementasikan di Kota Kinabalu, Sabah. Hal ini dikatakan demikian karena masyarakat sentiasa terlibat dalam arus perubahan lagi-lagi dengan adanya kemajuan dari segi teknologi. Oleh itu, pakar sosiologi berperanan dalam menyelidik kepentingan masyarakat demi mencapai matlamat pembangunan mampan dan mewujudkan bandar pintar.